Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, selamat datang ke channel YouTube Nur Aminah Omar. Sekali lagi dalam serial video ini saya akan berkongsi tentang maklumat-maklumat yang berkenaan dengan hal-hal pengurusan syarikat dan juga panduan-panduan kepada usahawan. Baik, kepada tuan dan puan yang pertama kali masuk ke channel ini dan menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan saya ada banyak berkolaborasi dengan agensi dan syarikat-syarikat lain dalam konteks menerima jemputan bagi pengandalian program-program usahawan dan juga program-program yang berbentuk forum, yang berbentuk speaking engagement dan seumpama dengannya. Baik, dalam siri video kali ini adalah siri yang pertama. Kita akan ada susulan beberapa siri. Jadi ini adalah siri yang pertama dalam tajuk apakah jenis orang yang syarikat akan cari untuk menjadi pekerja atau sebahagian daripada tim mereka. Kita akan bincangkan tentang apa jenis orang yang akan syarikat cari untuk diambil sebagai pekerja dan menyertai tim pengurusan syarikat mereka. Baik, dalam dunia sekarang kita sudah tahu dalam situasi semasa, dalam keadaan kita kata menuju IR 4.0 dan juga dalam situasi di mana ramai individu dan juga banyak syarikat yang sedang move out, sedang menyusun strategi untuk keluar menangani fasa selepas MCO. Jadi untuk itu apakah ciri-ciri ataupun apakah perkara-perkara yang perlu ada pada seseorang itu supaya dia dapat ataupun dia akan mempunyai tendensi atau mempunyai peluang untuk diambil bekerja dalam syarikat-syarikat yang mereka pilih. Baik, dalam siri yang pertama ini saya akan kongsikan 3 ciri-ciri tersebut dan dalam siri seterusnya kita akan kongsikan yang lain kerana video dalam siri ini akan melibatkan 4 video yang berasingan. Jadi ini adalah siri yang pertama. Jadi dalam siri yang pertama ni kita bincangkan antara 3 kriteria yang akan dilihat pada seseorang itu untuk diambil ataupun dimasukkan sebagai salah seorang pekerja dan staf dalam pengurusan syarikat. Baik, apakah ciri yang pertama yang saya ingin kongsikan di sini? Yang pertama ialah pengetahuan untuk menganalisis maklumat. Individu tersebut perlulah ada pengetahuan, sekurang-kurangnya pengetahuan asas bagaimana cara untuk menganalisis maklumat. Antara yang penting adalah individu itu tahu membezakan yang mana satu maklumat dan yang mana satu cerita ataupun yang mana satu hanyalah gosip. Jadi individu yang mempunyai kemahiran ini sebenarnya dapat membezakan yang mana benar dan yang mana salah. Yang mana boleh diambil kira sebagai maklumat penting dan mana yang tidak. Individu ini juga tahu sumber yang mana yang boleh dipercayai dan sumber yang mana yang tidak. Jadi kebolehan ini sebenarnya merupakan antara satu kebolehan yang diambil kira sebagai kritikal dalam keadaan terlampau banyak informasi yang bertaburan yang boleh sahaja dijumpai di mana-mana. Bermakna every single information is at your fingertips. Jadi ada terlampau banyak maklumat sehingga kita perlu individu atau orang yang berkenaan itu mesti boleh membezakan yang mana satu maklumat, yang mana satu bukan, yang mana satu betul, yang mana satu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, individu berkenaan mestilah individu ataupun orang yang mempunyai satu kemahiran berfikir secara kritikal. Kita kata critical thinking. Jadi berfikir dengan kebolehan menyoal banyak perkara untuk mencapai solusi ini adalah satu lagi kemahiran. Ramai di kalangan individu yang kita jumpa hari ini tuan dan puan apabila kita berikan satu senario atau apabila kita berbincang mengenai satu-satu perkara, mereka tidak menyoal. Mereka hanya mendengar dan menerima dan bertanya, nak saya buat apa? Jadi individu-individu seperti ini bukanlah orang-orang yang dicari oleh syarikat-syarikat di luar sana. Mereka memerlukan, syarikat-syarikat ini sebenarnya memerlukan individu yang bertanya, menyuarakan ketidakpastian, menyuarakan perkara-perkara yang mereka perlukan maklumat lanjut. Jadi apabila ada banyak soalan-soalan ini, barulah wujudnya satu senario perbincangan dan juga satu perbualan yang lebih konstruktif. Kerana hasilnya nanti adalah
pencapaian kepada satu jalan ataupun satu solusi yang membolehkan apa-apa juga situasi yang sedang dihadapi sama ada oleh syarikat berkenaan atau oleh kumpulan berkenaan untuk dapat kepada satu jalan penyelesaian. Jadi apabila individu ini boleh bertanya soalan dengan betul, tidak kira kadang-kadang soalan itu mungkin kita lihat tidak relevan, tetapi dalam keadaan tertentu apabila soalan itu ditanya, dia membolehkan adanya satu pemikiran lain ataupun satu sisi pandang lain yang dibincangkan dalam setiap senario. Jadi itu yang kedua, kebolehan berfikir secara kritikal. Yang ketiga adalah kebolehan dan memahami bagaimana perlunya adanya adaptasi dalam perubahan teknologi. Ini mahu tak mahu, ini adalah jenis individu yang diperlukan dalam syarikat. Sama ada mereka bergerak secara perlahan atau bergerak secara laju atau bergerak secara sederhana, itu adalah perkara yang kedua. Tetapi kebolehan untuk mengadaptasi itu maksudnya dia faham akan keperluan itu dan mampu mengadaptasi kepada perubahan teknologi, itu lebih penting. Jadi katakanlah sekiranya terdahulu ataupun sebelum ini kewujudan handphone ataupun smartphone itu hanya dikira sebagai satu lifestyle. Tetapi sekarang ia adalah satu keperluan. Malah bagi ramai usahawan, jika sebelum ini mereka tidak perlu wujud secara online, mereka tidak perlu berdiri di hadapan kamera, atau mereka tidak perlu mengeluarkan video-video. Tetapi hari ini kita melihat bahawa tidak kira sama ada usahawan itu usahawan matang berusia atau usahawan muda, semua perlu mengadaptasikan diri masing-masing ke dalam dunia teknologi. Caranya sahaja mungkin berbeza. Bagi usahawan muda, mereka mungkin lebih kreatif. Platform-platform yang dipilih mungkin berbeza. Manakala bagi usahawan yang lebih matang berusia, mereka akan lebih penonjolannya berbeza di platform-platform yang terpilih. Walau bagaimanapun, online presence dan juga penggunaan adaptasi teknologi dalam keadaan semasa masih lagi terpakai untuk semua. Jadi kepada kita yang mempunyai keinginan untuk menyertai mana-mana syarikat lain, ataupun kita sendiri sebagai seorang majikan ingin mendapatkan atau mencari individu-individu tertentu untuk menyertai syarikat kita, maka dalam video ini saya sudah kongsikan antara 3 kriteria yang pertama. Kesemuanya ada 11 dan akan disusunkan dalam video yang seterusnya. Baik, tuan dan puan, dalam video ini saya sudah kupas, saya sudah bincangkan tentang 3 kriteria utama. Yang pertama, 3 kriteria pertama dalam senarai untuk kita melihat bagaimanakah kita perlu menyediakan diri kita untuk menyertai syarikat, dan sekiranya kita ini adalah majikan, orang yang macam mana yang kita perlu pilih untuk masuk dalam syarikat kita. 3 yang pertama dalam senarai adalah kebolehan membezakan antara maklumat yang betul dan salah. Kedua, kebolehan untuk berfikir secara kritis dan banyak bertanya. Dan ketiga, kebolehan untuk memahami dan beradaptasi dengan teknologi. Jadi tuan dan puan, kita boleh reflect sama ada individu yang ada dalam syarikat kita sekarang ataupun kita sendiri yang berada dalam syarikat, apakah kita mengekalkan keperluan nilai itu untuk syarikat kita. Jadi untuk itu, boleh tinggalkan thumbs up, boleh subscribe dan follow video yang seterusnya yang saya akan kongsikan. Jadi kita akan bertemu lagi dalam video siri seterusnya.